A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Apa Ustaz, sihat ke? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita masuk ayat kelima surah Ad-Dukhan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kelima, amram min indina inna kunna mursilin. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang amar. Kita belajar tentang amar, arahan, perintah dan ketetapan dari Allah yang diturunkan pada waktu-waktu tertentu. Untuk tempoh setahun Allah akan turunkan ketetapan itu. Dan ketetapan itu akan terus berjalan. Dan tinggal lagi bagaimana kita berhadapan dengan takdir dan ketentuan Allah pada tahun-tahun tersebut. So ayat 5, amram min indina, ketetapan dan perkara dari sisi kami, inna kunna mursilin, sungguh kamilah yang mengutuskan. So amram min indina, setiap perintah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintah itu tidak berubah. Ia tetap berjalan dan kita juga yakin bahawa ia diberikan oleh Allah dengan penuh tanggungjawab dan penuh hikmah. Apa saja ketetapan dan ketentuan dari Allah adalah berhak dan benar. Tinggal lagi kadang kita yang tak tahu nak appreciate macam mana. Kan kita kenal bahawa Allah itu Al-Falaq. Allah yang membelah. Dan lazimnya benda-benda yang dibelah ni, benda-benda yang pecah dan dibelah, dia melalui proses yang kadang menyakitkan. Anak ayam tidak keluar daripada telur. Telur tu kan, kulit telur tu perlu pecah. Dan bila dia retak dan pecah, anak ayam akan menggunakan baki tenaga yang dia ada untuk keluar daripada situ. Untuk keluar daripada telur. So, proses dia nak lahir ataupun proses tidak menetas tu, dia melalui proses yang sukar, perlu guna tenaga. Dan kerana belah tu suatu yang daripada sempurna dipecahkan, sama macam biji benih. Untuk tumbuh tunas, biji benih tu perlu dibelah. Yang asalnya sempurna perlu pecah untuk memberi laluan kepada benda lain, untuk hidup dan keluar.
So apapun ketetapan dari Allah kadang berlaku pada kehidupan kita, ada kalanya menyakitkan. Ada orang yang berkahwin bertahun-tahun, rupanya jodohnya sampai tahun ini. Jodohnya tidak berpanjangan, berpisah. Dan berpisah itu di sisi Allah adalah ketetapan yang paling baik untuk dia. Tapi ketika kita nak melalui proses berpisah tu, macam-macam berlaku. Air mata, kan, emosi, perasaan anak-anak. Tapi begitulah takdir Allah. Tatkala Allah nak memberi sesuatu yang luar biasa, maka Allah uji dulu tahap kesediaan hamba-hambanya. So inna kunna mursilin, sungguh kamilah yang mengutus. Pernyataan ini sangat umum. Utus apa? Utus apa? Sebab dia umum. Allah cuma kata, sungguh kamilah yang mengutus. Inna kunna mursilin. Kamilah yang mengutus. Utus apa? Tergantung kan? So, ada dua maksud mengutus. Pertama, Allah mengutus para malaikat untuk menjalankan perintah. Perintah yang kita lalui. Kalau kita rujuk ayat sebelum adalah Lailatul Qadar. Kan Quran ini turun dibawa oleh malaikat. So arahan yang diberikan pada malaikat untuk menjalankan urusan apa yang bakal terjadi pada tahun itu. Berapa banyak taburan hujan wajar turun? Berapa banyak berapa kelajuan angin dari satu tempat ke satu tempat? Berapa banyak tumbuhan yang akan tumbuh sepanjang tahun tu? So itulah Allah utuskan para malaikat untuk mengawal selia. Untuk mengawal selia dan menjalankan perintah-perintah Allah. So inna kunna mursilin, maksud kedua, diutus para rasul untuk sampaikan risalah. Diutus para rasul untuk sampaikan risalah. Kita tahu bahawa Allah dah turunkan Quran. Kan tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Allah turunkan Quran. Dan bukan sahaja Allah turunkan Quran, tetapi Allah utuskan juga bersamanya Rasul yang memberi praktikal dalam bentuk nak mengajar bagaimana nak amalkan wahyu, bagaimana nak amalkan Quran. So, kalau begitu, apa kepentingan para rasul tu? Hanya sekadar mengajarkan atau dia lebih lagi? Kan, panduan hidup kita ni Quran. So, sepatutnya kita benar-benar bergantung harap kepada Quran untuk mengetahui bagaimana cara nak hidup. Kan, kita beli Thermomix. So, kalau tak tahu guna, sebab bukan kita yang bina dan cipta Thermomix tu, kita perlu kepada panduan manual yang didatangkan bersama. Tapi kadang-kala walaupun kita dah baca panduan tu, ada je benda-benda yang kita tak faham dan tak tahu macam mana nak guna. Ialah panduan dalam manual tu sama ada dia dalam bentuk bertulis poin-poin atau bentuk bergambar. Dan gambar kadang-kala dia tak tepat menggambarkan apa yang berlaku. Gambar kadang-kala tak tepat untuk menggambarkan apa yang berlaku. Sekejap. Hello? Ya.
Ya. Okey. So inna kunna mursilin, Allah utuskan Rasul bersama turunnya Quran supaya pendidikan dan pembelajaran berkaitan dengan Quran itu jelas dan manusia, terutamanya para sahabat, berpeluang untuk diajar satu persatu, step by step. Kadang-kala apa yang Nabi tanya pada para sahabat tu, benda tu adalah benda yang lazim. Contoh, apa maksud kaya? Kan, satu persatu Nabi terangkan. Apa maksud kaya? Yang seorang kata berharta, yang seorang kata begini, yang seorang kata begini. Lalu Nabi jelaskan, kaya bukanlah kaya harta, tetapi kaya jiwa, jiwanya yang merasa cukup. Kan apa maksud muflis? Muflis ni orang yang tak ada harta. Nabi betulkan semula cara memandang. Muflis adalah mereka yang hilang pemilikan kebaikan di hadapan Allah di akhirat nanti. Itu baru muflis yang sebenar. Malah dia bukan sahaja hilang seluruh bentuk kebaikan dia, dia mengambil pula dosa-dosa dan kejahatan daripada orang sebagai tukar ganti. Itu baru muflis yang sebenar. So, Allah utuskan Nabi dan bukannya malaikat. Kan Allah dah utuskan malaikat untuk menjaga alam. Kenapa dah halang-halang utuskan malaikat jaga alam? Utuskan malaikat yang sama untuk mengajar manusia. Tapi rupanya Allah maha bijak. Dan pengetahuan Allah lebih daripada apa yang kita pernah jangkau. Bila Allah utuskan malaikat untuk mengajar manusia, tak mungkin ketam nak mengajar itik berjalan. Kan, ataupun itik mengajar kucing mengiau. Tak kena. So Allah utuskan jenis manusia juga yang kita boleh ikut cara dia, boleh hidup bersama untuk mengajar kita tentang Quran. Dahlah diturunkan Quran, kalam dan perkataan dari Allah, kalam yang tertinggi, diturunkan ke dunia kehidupan paling rendah, dibaca pula oleh manusia yang hidupnya penuh dengan dosa. Itu pun sudah privilege yang sangat tinggi. Kemudian diutuskan pula bersama dengan Quran itu Rasul yang jiwanya sangat memahami manusia. Diherdik, tak melawan. Hari ini dihalau, besok datang lagi. Kan hidupnya dengan serba-serbi sederhana. Berjalannya tak mendongak. Makannya bersama orang miskin. Sama-sama turun berperang. Nak apa lagi? Rasul boleh saja datang dalam bentuk, ini ayat ni 1 sampai 5 surah Baqarah, aku baca korang ikut. Hafal sekarang. Kalau tak hafal, minggu depan aku tanya lagi, korang siap. Nabi boleh dia datang bentuk begitu. Kan, persis diktator. Boleh. Tapi Allah datangkan seorang Nabi yang budi bicaranya, akhlaknya out of this world. Macam cikgu. Kita kenal je cikgu-cikgu yang datang ke sekolah sebab dibayar gaji.
Kalau dia punya masa dalam kelas, berapa? 40 minit? 40 minit je lah. Dia tak ada inisiatif nak buat extra time. Dia datang, ngajar, okay, balik. Dah. Hujung minggu tak ada nak buat kelas tambahan ke kelas ganti, tak ada. Melainkan kalau diarahkan. Selain itu tak. Dan ada cikgu yang dia begitu passionate mengajar. Satu-satu murid dia pergi tanya. Dan murid sangat sayang cikgu ni. Kadang cikgu tu dia buat pula di luar kelas. Anak murid tak datang, dia tanya. WhatsApp mak bapak. Kenapa dia ni tak datang? Dah 2-3 hari dia sakit ke apa? Dia sangat menunjukkan keterlibatan dia sebagai manusia dengan manusia yang lain. So bila Allah kata inna kunna mursilin, kami yang bertanggungjawab mengutuskannya. So tak kala kita melihat utusan-utusan Allah, mengkagumi utusan-utusan Allah, kita perlu ingat bahawa itu semua adalah kurniaan besar dari Allah. Inna kunna, kami yang bertanggungjawab. Sebab tu tak kala kita memuji Nabi, pujilah sekadarnya pujian bagi seorang manusia tanpa mengagung-agungkan, mengangkat tinggi sehingga melampau-lampau. Itu inna kunna mursilin. Bila Allah kata inna kunna mursilin, sungguh kami yang mengutuskan, Dan kita tahu tadi ayat itu tergantung utuskan apa. Allah kata rahmatan min rabbik. Apa yang kami utuskan itu adalah rahmat dari Tuhan mereka. Hadiah dari Tuhan mereka. Sebelum ni apa orientasinya? Orientasinya adalah penjelas. Allah turunkan Quran itu sebagai penjelas. Dan di samping penjelas, dia ada arahan-arahan yang akan berkuat kuasa. Amrin hakim. Arahan-arahan yang memutus. Itu orientasinya. Tapi lazimnya arahan-arahan, peraturan-peraturan ni, peraturan-peraturan dalam bentuk manusia kan tak suka ikut peraturan. Manusia kan tak suka diatur-atur, diberi undang-undang, tak suka. Malah kalau anak-anak kita belajar undang-undang. Kan dalam pengajian Islam ada belajar tentang undang-undang, ada subjek tentang undang-undang. Melainkan memang dia minat undang-undang tu. Belajar tentang perlembagaan tuan-puan. Ngantuk. Sebab dia subjek dry. Subjek dry. Macam belajar hukum fikah. Tentang hukum. Ngantuk. Sebab dia subjek dry. Bukan subjek bercerita. Kalau bercerita tu, segar mata. Kelas 2.5 pun masih okey. Tapi ni kelas 8 pagi. Belajar tentang undang-undang. Ngantuk. So apa saja tentang peraturan dan undang-undang. Kanun tanah negara, pernah baca? Tak pernah, tak senang lah Ustaz, tak faham satu hal. Kanun tanah negara, belajar tentang tanah pula. Peraturan dan undang-undang tanah. 4 kaki persegi, 5 kaki persegi. Nampak muka pensyarah tu bersegi je nampak. So dia ngantuk. Dan cara Allah datangkan peraturan dan undang-undang tu dengan penuh bijaksana, rahmatan min rabbik. Dengan penuh bijaksana supaya manusia yang belajar dan menerima dia sedar benda tu bermanfaat dan tidak sukar.
subjek undang-undang, subjek dry. Tapi kalau ada pensyarah yang boleh ajar sehingga anak murid dia boleh timbul minat nak belajar undang-undang, itu power. Cuba lihat macam mana Nabi bila ditanya dan Nabi jelaskan peraturan-peraturan. Nabi datangkan bukan dalam bentuk memaksa, kau kena buat macam ni. Tak. Pilihan. Paling jelas kita nampak kronologi pengharaman arak. Kronologi pengharaman arak tu bukan pada tahun pertama. Malah bukan juga pada tahun di tengah-tengah selepas hijrah. Tak. Bila last kali ayat pengharaman arak turun? Tak tahu kan? Bila? Ya, tolong ya. Ayat 1. Tak tahu kan? Paling last kali turun dalam surah Maidah. Tentang arak ni paling last kali turun dalam surah Maidah. Bila surah Maidah turun? Surah Maidah adalah surah yang ke-112. Dia turun sekaligus surah yang ke-112. Semua sekali Quran berapa surah? 114. Kalau yang ke-112 bila? Di hujung kenabian. Hujung. Ya, sebelum Nabi wafat. So, sepanjang 23 tahun itulah peraturan berkaitan dengan arak dibuat secara beransur-ansur sampai ke penghujung. Satu tentang makan minum ni jangan buat main. Tentang makan minum ni dia ada sentimental value. Mu'alaf, dia dah bertahun makan benda tu. Masuk Islam kita terus stop. Suruh stop, jangan makan. Pening juga tu. Melainkan kalau dia benar-benar faham. Bukan bermaksud nak mengiyakan. Tapi case by case. So begitulah bila Allah kata rahmatan min rabbik. Apa yang kami turunkan ini, apa yang kami utuskan ini bentuk untuk yufraku, untuk pembeza dan untuk pemutus ini. Kami datangkan bersamanya rasul-rasul dan mereka akan mengajar dengan penuh rahmat. Inilah bentuk rahmat dari sisi kami. Innahu huwas sami'un alim. Dia yang maha mendengar. Dia dengar apa teknik dan taktik pengajaran yang digunakan oleh rasul-rasul tu. Dia juga dengar respon balas daripada kita ketika kita diajar. Respon balas macam mana? Macam-macam kita mengutuk, mengumpat dan mengeji. Macam-macam manusia kata tentang Rasul dan Nabi. Allah kata Allah dengar. Innahu huwas sami'. Dan bila sebut sami', dengar, lazim bagi manusia kalau kita letak keupayaan manusia ni, dia represent dekat dan jauhnya kita. Dia represent dekat dan jauhnya kita. Katalah anak ni dia penakut sikit. Kita dekat tingkat bawah ramai-ramai. Dia nak pergi ambil power bank dia ke atas. Tingkat atas. Lampu tak buka. So dia ajak pujuk bapa dia. Pa, temanlah pa. Pa, temanlah pa.
Pa orang takut. Pa nak naik atas. Lampu tak buka. Alah dah besar macam ni takut. Pa temanlah pa. Ni merayu-rayu. Pa temanlah pa. Okey. Bapak dia pun ikut. Bapak dia ikut. Okey. Papa malas nak naik atas. Papa tunggu dekat tepi tangga ni. Papa tengok dari sini. Papa tengok dari sini. So jarak antara anak dan bapak kan jauh. Anak dia pergi naik atas, bapak dia tunggu tepi tangga, bapak dia pesan, papa tengok dari sini. Tak ada apa-apa lah, papa tengok dari sini. Berbanding dengan kalau papa dia kata, ceritalah, papa dengar. Jauh ke dekat? Akrabkan. So bila Allah kata Allah dengar, dia represent Allah dekat. Allah dekat. Begitu juga dalam kes Nabi Musa. Bila dihantar, pergi berjumpa dengan Firaun. Sebelum dialog yang epik. Dialog yang epik antara Musa dan Firaun. Allah stated, innahu huwas sami'un alim. Aku dengar dan aku tahu. Bayangkan dialog itu, dialog antara Nabi Musa dan Firaun, Allah kata dia dengar dialog tu. So takkan kita yang terima Quran, kita tak nak ulang kali baca untuk kita faham seolah-olah kita pernah dengar. Kita dengar Nabi Musa bercakap dengan Firaun. Allah pun dengar dialog tu. Takkan kita nak buat sambil lewa. So bila Allah kata dia dengar, maksudnya tu besar. Maksudnya besar. Malah Allah boleh kata innahu sami'un alimun. Tanpa alif lam. Innahu sami'un alimun. Tapi dia bukan sekadar kata innahu, disebut huwa. Huwa. So itu menunjukkan penekanan. Demi penekanan. Sungguh dia maha mendengar. Lagi maha tahu. Dan ini bentuk motivasi, supporting kepada para nabi dan rasul yang diutuskan untuk bawa ajaran agama ini dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang. Beruntung kita, beruntung. Walaupun kita tak duduk dekat bukit beruntung, tapi kita masih beruntung. Kan Kak Liza? Okey. So Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Siapa yang maha mendengar lagi maha tahu ni? Dialah empunya Rabb. Dialah empunya, dialah penguasa, dialah pengatur. Kita tahu maksud Rabb kan? Sekurang-kurangnya ada 5 maksud Rabb. Dialah Rabb. As-samawati wal ardi. 7 lapis langit dan bumi. Wama bainahuma, dia memiliki apa yang ada antara keduanya. In kuntum muqinin, itu pun kalau kamu yakin. Itu pun kalau kamu yakin. So bila Allah kata rahmat daripada dia, termasuk bagaimana kita dapat melihat kesudian Allah untuk memperkenalkan diri dia, kemudian mengetahui tentang gaya hidup yang dia nak, kemudian kita dapat melaksanakan perintah-perintah seperti mana standard yang dia nak. Sebab kalau tanpa Rasul,
Macam mana nak kenal Allah? Kan? Kita di akhir zaman ni, asatizah bila dia baca satu ayat dari buku tentang tauhid dan mereka berbalah zaman berzaman dalam nak memahami satu ayat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, atau istiwa. Allah beristiwa di langit. Hanya dengan satu perkataan, diorang bergaduh, berbalah, berhujah, zaman berzaman. Itu tu dah ada Rasul dah tu. Bayangkan kalau tak ada. Ayat-ayat tentang tangan Allah, tentang wajah Allah. Tu rahmat besar. Tu rahmat besar. Dan tentunya kita tak mungkin akan dapat kenal Allah dengan usaha dan akal kita yang sangat terbatas. Kita tak akan mampu untuk capai pengetahuan tu. Tak mampu. So apa ayatnya? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bila Allah kata innahu huwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa fungsi dia mendengar dan mengetahui? Tujuannya supaya Allah yang bertanggungjawab untuk mencipta dan mentadbir alam. So kalau kita kecilkan skop daripada sifat ketuhanan kepada sifat pentadbir pemimpin, pemimpin perlu mendengar dan ambil tahu. Allah tunjukkan pergerakan perjalanan alam perlu kepada perintah, dan perintah itu pemutus dan dia dapat membahagikan yang baik, yang tak baik dan yang buruk. Itu kan tentang pemerintahan. So dalam konteks pemerintahan, Allah kata dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Terutamanya berkaitan dengan urus tadbir langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya. Sebab Rabb bukan sahaja bermaksud Tuhan, dia bermaksud mencipta, memelihara dan menjaga. Malah Rabb juga digunakan oleh masyarakat Arab untuk menunjukkan sebagai maksud tuan rumah. Rabbil bait, tuan rumah. So kalau kita kecilkan skop itu, tuju kepada pemimpin-pemimpin untuk menjaga mentadbir apa yang ada di bawah bidang kuasa dia. Pertama dia perlu ada kemahiran mendengar dan dia kena ambil tahu apa yang dia jaga. Sami' dan alim. Dan kalau tadi Allah kata Allah turunkan Quran, diutuskan bersama Rasul untuk memudahkan kita tahu maklumat-maklumat dalam Quran. Sekarang Allah sebut satu maklumat. Wama bainahuma. Wama bainahuma. So apa yang kita tahu antara langit dan bumi? Apa yang ada antara langit dan bumi? Awan. Lagi? Langit. Langit. Pelangi. Lagi? Antara langit dan bumi. Bintang, Ustaz. Bintang. Okey, lagi? Bulan. Bulan. Awan. Awan. Dua kali dah awan. Kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia. Pokok.
Aurora, Matahari. matahari, Udara. udara, bangunan, COVID-19, Bukit Bukau. Bukit Bukau, ekonomi, perdagangan, perniagaan, perkahwinan. Apa yang ada antara langit dan bumi? Kan kereta, tanah-tanah, Makhluk Allah, Ustaz semua tu. wama bainahuma tu, apa sahaja yang ada antara langit dan bumi? Keseluruhannya lah semua ada. Ya, betul, semuanya. So, wama bainahuma ni Segalanya. besar. Wama bainahuma ni besar. Punya terhad akal kita nak tahu tentang wama bainahuma. Not even langit tu pun kita tak tahu, bumi ni apatah lagi. Wama bainahuma tu yang kita selalu mingle around. Apa yang ada dekat keliling kita diwakili dengan perkataan wama bainahuma. Apa yang ada antara keduanya, langit dan bumi. Kita tak tahu apa yang ada dalam bumi. Pernahlah orang korek paling dalam pun beberapa ratus meter. Tak sampai ratus kilometer. Sama juga dengan langit. Kita tak tahu yang mana yang disebut langit. Langit pertama pun Allah kata dihias dengan bintang-bintang. Jauh. Melangit luas. So kita tak tahu. So Allah sediakan wama bainahuma untuk kita lihat. Hidup dengan rahmat dan kasih sayang. In kuntum muqinin, jika kamu orang yang yakin. Kalau dari sudut literalnya, muqinin bermaksud orang yang yakin. Tapi kita boleh juga translate dia sebagai orang-orang yang mahu mencari keyakinan. Muqinin, dia sedang berusaha untuk jadi yakin. Orang yang mencari keyakinan tentang apa yang berlaku. Tentang betul ke ini peraturan dari Allah. Tentang keabsahan Rasul dan kitab yang diturunkan. Keyakinan tentang semua ni rahmat yang datang dari Allah. In kuntum muqinin. Allah sediakan maklumat, sediakan peraturan, sediakan tempat. Untuk kita lihat balik. Peraturan dia macam ni, maklumat dia macam ni, tempat dia macam ni. Sekarang engkau yakin ada Tuhan yang berkuasa? Semalam saya lalu dekat Facebook, dekat timeline tu. Perkongsian seorang lelaki. Dia declare dia bekas atheist. Dia bekas atheist. Katanya dia tak pernah percaya pada ada kuasa yang lebih besar. Ada kuasa yang lebih besar. Lalu dia kata, saya dah lama tak hubungi mak saya. Sekitar 5-6 tahun macam tu. Dan waktu tu saya dah tukar nombor telefon. Jadi mak saya tak mungkin boleh hubungi dia. Kan? Mak dia tak mungkin boleh hubungi dia. Dia dah tukar nombor telefon, lama tak hubungi, pindah tempat. Lalu ada ketika itu dia punya perniagaan mengalami masalah. Perniagaan dia mengalami masalah dan dia sangat tertekan. Sehingga dia timbul anxiety. Timbul anxiety, perlu pada ubat. Tahu macam mana satu malam tu dia betul-betul tertekan. Betul-betul stress out, anxiety datang. Dan tengah dia sedang dalam ketakutan macam tu, dia berharap
kalau ada mak dia boleh tolong tenangkan. Tapi sebab dia dah tukar telefon, tak mungkin mak dia boleh hubungi. So tengah saat-saat genting tu dia berharap tolonglah kalau boleh ada apa nama boleh dengar suara mak dia pun jadilah. Dan tiba-tiba phone dia berdering. Nombor tak dikenali. Dia takut nak angkat. Dan nombor tu hubungi dia banyak kali. Dia kata mau 9 ke 10 miss call. Dia tak angkat. Dia takut. So last kali dia kata, tak apalah, aku angkat je lah. Bila angkat, dia dengar suara mak dia dekat ujung talian. Dia dengar suara mak dia dekat ujung talian. Perkara pertama yang dia sangat terkejut, macam mana mak dia dapat tahu nak hubungi. Mak dia kata, Allah bagi tahu. Allah bagi tahu. Datangkan bentuk mimpi, tertera nombor telefon, bagi tahu anakmu dalam kesempitan. Dia lost word. Dia lost word. Macam mana ada satu kuasa yang boleh bagi maklumat detail, tepat pada mak dia? Ui. Kita dengar macam fairy tale. Tapi ini pengalaman peribadi orang tu. Dia kata mak dia mimpi. Dah seminggu. Mak dia kata aku dah mimpi seminggu. Mula-mula aku tak percaya apa nombor ni. Tapi bila mimpi kali kedua nombor yang sama. Mimpi kali ketiga nombor yang sama. Bagi tahu anakmu sedang menderita. Mak dia call. Tu yang berkali-kali call tu sampai 10 miss call. So dia ada boleh berlaku benda yang kita anggap mustahil. Tapi innahu huwas samiul alim. Allah bukan sahaja bagi tahu yang dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Tapi Allah bagi tahu, Allah dekat untuk dengar rintihan kita, permohonan kita, doa kita. Itu yang berharga. Itu yang buat diri kita semakin yakin dan semakin percaya. Sebab tanpa kita melihat dengan benar dan jelas tentang proses yang Allah bentangkan ni. Kitab turun, Rasul diutuskan, adanya pembahagi dalam kehidupan ni. Kita benar-benar dapat melihat dia dengan jelas. Kita tak nampak keharmonian tu. Kita tak nampak perkaitan antara Rasul dan kitab, antara kitab ini dan alam, antara peraturan-peraturan yang ditentukan. Kita tak nampak synchronize-nya, tak nampak dia punya keharmonian. Akhirnya kita melihat agama ini ada juzuk-juzuk. Kita melihat agama ini berjuzuk-juzuk. Macam mana? Oh, kalau part keselamatan, okey, kita nak. Tapi part pembahagian harta, kita tak setuju. Kalau part ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, okey, kita terima. Lelaki sebagai mengungguli wanita. Tapi kalau lelaki mendominasi, kita tak terima. Kenapa ahli tafsir semua lelaki? Tak ada yang wanita ke? Kita melihat juzuk-juzuk tertentu dalam Quran itu bias. Lapuk. Obsolete. Itu juga boleh mengganggu gugat keyakinan. Sebab tu Allah nak kita melihat dari sudut yang lebih besar, lebih luas. Kaitan antara semua ini dengan kitab dan Rasul.
Barulah dia boleh membentuk keyakinan. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Allah masih lagi menerangkan tentang siapa dia, apa yang dia buat, apa yang dia turunkan, apa yang dia utuskan, bagaimana semuanya berfungsi. Khalaqa dan amron itu berjalan bersilih ganti. Kemudian Allah tutup pengenalan diri dia dengan La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tiada Tuhan yang disembah melainkan dia. Yuhyi wa yumit. Yang hidup dan mematikan. Yang menghidupkan dan mematikan. Kat mana lagi kita dengar yuhyi wa yumit? Ayatul Kursi, Ustaz. Ayatul Kursi. Hayyul Qayyum. Dia bukan hidup dan mati. Hayyul Qayyum, hidup dan berdiri. Ini kali yuhyi wa yumit. Kenapa beza dengan Ayatul Kursi? Sebab kali ini Allah cerita basically tentang wama bainahuma tadi. Langit dan bumi, apa antara keduanya. So, apa antara kedua langit dan bumi akan berlaku proses hidup dan mati bersilih ganti. Ketika telur yang kita lihat mati, di dalamnya terkandung kehidupan. Kulit telur yang mati itu pecah dan retak, lahirlah kehidupan. Benih yang mati tak bergerak tu dibelah, dibedah, maka keluarlah tunas kehidupan yang baru. So, kehidupan dan kematian adalah proses yang bersilih ganti. Berkait rapat dengan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. So, Allah masih lagi mengaitkan tentang hidup dan mati, terutamanya dengan apa yang kau perhati. Sebab kadang bila kita disuruh tengok, cuba perhati apa yang ada dekat bumi. Apa jawapan kita tadi? Banyak kita jawapan. Itu ini, bangunan itu ini. Tapi rupanya kita masih lagi tidak menyentuh apa yang Allah sentuh. Kehidupan dan kematian. Sebut dua benda tu, kita boleh lebih jelas, lebih nampak apa yang berlaku antara langit dan bumi. Bila sebut kehidupan dan kematian, oh ada benda yang hidup. Ada benda yang kaku. Jasad yang kaku, bangunan-bangunan, batu-batu, sungai, bukit bukau. Itu ama bainahuma. So Allah kata la ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia. Tiada kecenderungan melainkan dia. Apa yang kau nampak antara langit dan bumi itu bukan untuk disembah. Tak ada Tuhan lain melainkan dia. Dan kemudian Allah kata, yuhyi wa yumit, dialah yang bertanggungjawab untuk menghidupkan dan mematikan. Dan keupayaan ini tidak ada pada mana-mana makhluk antara langit dan bumi. Keupayaan ini tak ada pada mana-mana makhluk yang terdapat antara langit dan bumi. Sebab tu kita tak boleh kata malaikat maut boleh mematikan. Tak. Tak. Dia tidak mematikan. Dia tolong tarik wahyu, Tolong tarik roh dia. Mematikan tu Allah yang bagi matikan. Dan mati tu pun rasa. Za'iqatul maut. Rasa. Bukan kuasa dia. Allah yang arahkan.
menjalankan tugas. Kan? Mursalin dari. Mursilin. Inna kunna mursilin. So, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Sebagai penutup, Allah kata, apa yang kau ada? Apa yang kau nampak? Kitab Rasul alam ini, semuanya itu dikawal selia oleh Rabbis samawati wal ard. Siapa dia ni? Yang tiada Tuhan melainkan Allah. Siapa? Rabbukum. Dia ni Tuhan kamu. Dan dia bukan sekadar Tuhan kamu. Dia Tuhan kepada nenek moyang kamu. Kerana kafir Quraisy, mereka percaya terhadap Tuhan, tapi dalam bentuk apa yang mereka nak percaya. Alasan dia tak dapat nak terima agama ini sebab menyalahi agama nenek moyang, kepercayaan nenek moyang terdahulu. Dan Allah bagi tahu, dia ni Tuhan kamu. Dia yang mengurus dan menjaga kamu. Dan bukan hanya itu, dia juga adalah Rabb datuk nenek kamu dulu. So, apa yang kamu amalkan, ajaran yang kamu tengah buat sekarang adalah salah. Nenek moyangmu pun memiliki Tuhan yang sama. Siapa? Dia ni. Kalau nenek moyangmu buat selain daripada itu, sama, salah. So, dari ayat pertama sampai ayat ini, Allah sedang memperkatakan tentang diri dia, tentang Quran, dan berkali-kali Allah perkenalkan tentang diri dia, supaya kita yang membaca, kafir Quraisy yang mendengar, faham siapa Allah. Kadang kan kalau anak-anak dekat sekolah tu belajar mengenal Allah. So, apa silibusnya? Sifat 20. Cukup ke? Tak. Apa yang anak-anak kita belajar dalam kelas tak cukup untuk mengenal Allah. So, mak bapak kena bimbing pula untuk mengajar anak di luar kelas. Mak bapak kena bimbing anak untuk mengajar di luar kelas. Ajar apa? Tu melihat wama bainahuma. Kehadiran keberadaan Allah untuk jadi Rabb, mengawal, mengatur, mengurus apa yang ada dekat keliling kita. Sama-sama perhati dengan anak. Tu bukti Allah tu wujud. Ini bukti Allah tu ada. Ini bukti Allah sebagai Rabb. Tunjuk dia proses kehidupan kematian. Saya yakin dan percaya ada banyak anak-anak murid yang pernah melalui kelas-kelas tadabbur. Dia buat, dia implement, tunjuk. Saya rasa cemburu cara dia tunjuk anak-anak dia. Dia pergi, pergi ke pokok-pokok, tengok ada ulat beluncas, dia ambil masuk dalam Tupperware, hari-hari dia monitor. Daripada ulat beluncas keluar jadi rama-rama, keluar jadi kupu-kupu. The best betul. Sampai dia keluarkan buku, Siapa Allah? Hanya dengan melihat awan. Belajar tentang awan. Sebab kadang kita lalui hidup ni terlalu cepat. Terlalu cepat sehingga kita tak lihat
apa yang berlaku dekat keliling kita. Punya kita nak cepat, kita nak hasil tu segera. Maka terciptalah alat seperti Thermomix. Apa pasal Thermomix pula Ustaz? Kan cepat, nak cepat. Tak payah mangkuk periuk bagai satu alat je, jadi. Dan lebih cepat daripada itu, makanan frozen. Kalau dulu nak buat rendang, oi renyahnya. Belum beli lagi, belum beli. Oh, lupalah nak belikan sempena hari jadi hari itu. Saya beli lain pula untuk orang rumah. Next year lah. Next year. Tapi sebab dia hari itu, bukan tak nak belikan, dah tawarkan dia yang nak Thermomix tak. Bila dia test dekat rumah kakak ipar dia, rumah kakak dia, dia masak rendang. Cuma resepi yang ditawarkan dalam tu, tak rasanya tu tak Jadi dia rasa macam, alah, tak nak ah. Sedangkan boleh je kita tambah perisa dan rasa tu. Kan resepi yang sedia ada ditawarkan tu, itu basic requirement. Terpulang pada kita nak menggayakannya tu macam mana. Anniversary pun baru lepas, 18 hari bulan hari tu. Tengok, suami ingat kan anniversary. Itu pun lepas dapat bunga. Baru ingat, oh iyalah 18 hari bulan. Oh, okey. So, begitulah benda yang, sebab nak mengenal Tuhan, kita kena melalui proses tu sendiri. Ada ulama tulis sifat 20, ada yang tulis 3 serangkai. Betul, sebagai basic kepada pembelajaran, betul. Tapi semata-mata itu tak wajar, itu tak tepat. Kerana proses mengenal Tuhan ni sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Oh, healthy cooking lah. Boleh healthy cooking lah. Tapi kita orang memang tak healthy sangat pun kalau makan. Mana sempat je, McD lah. Kalau tak four fingers lah. Kalau pergi pasar malam tu, beli Big Shop. Asal boleh je. Anak-anak masih kecil. Nanti lainlah kalau anak-anak dah besar, semua hal ehwal dapur diserahkan kepada mereka lah. Gitu. Sudah, syukurlah anak perempuan. Speaking of which, anak perempuan, semalam imam besar dia menimbulkan satu persoalan. Ya, aku ada banyak anak saudara perempuan yang tak kahwin lagi. Kau ada calon tak? Lepas tu ada anak kawan aku perempuan pun tak kahwin lagi. Kau anak kau 3 orang perempuan tau. Tu nanti nak kena macam mana tu? Kau dah fikir belum? Ustaz, anak saya baru 5, darjah 5 Ustaz. Masa depan itu jauh lagi sebelum kahwin tu. Tapi takkan nak fikir dari sekarang, stres. Nantilah bila sampai masa ni baru fikirlah. When we cross the bridge, we talk about it kan. Bila dah menyeberang nanti baru cakap. Tapi basically ramai je sekarang kan perempuan-perempuan yang bukan tak nak kahwin, tapi calon itu yang timbul kegusaran, istikharahnya belum terjawab, penuh dengan ketakutan, dengan macam-macam benda lagi akhir zaman ni. Kadang kita terkahwin dengan gay, merana juga. Handsome dah, sado dah, rupanya gay. Wal'iyahzubillah. Habis dah lelaki-lelaki idaman syurga. Kan? Yang ada pun dah kahwin. Dah kahwin takkan jadi nombor 2, nombor 3. Biarlah isteri dia yang menjadi permata hati. So, benda kegusaran-kegusaran macam tu. Perlu diingat, peraturan-peraturan yang Allah buat ada kaitan dengan kegusaran kita. Perempuan tak kahwin, Allah tetapkan ke atau macam mana? Tak, Allah tak tetapkan perempuan tu tak kahwin. Manusia
yang tak betul ikut gaya hidup yang Allah nak. Dia tak nak kahwin pada lelaki yang tak boleh nak jaga dia. Dah lelaki tak represent dia boleh jaga, lelaki tak ikut cara yang Allah bentangkan. Macam mana orang nak confident dan yakin? Kan? So kalau setiap pihak ikut apa yang Allah bentangkan, dia tak akan ada lambakan-lambakan macam tu. Ada tapi tak adalah sampai kekhawatiran begitu tinggi. Kan ramai lelaki memenuhkan ruang-ruang di pusat serenti. Saya ada juga klien, kalau boleh disebut klien lah. Maksud klien ni, dia akan message kalau dia tak ada duit. Ustaz, bantulah Ustaz. Anak saya tak makan lagi Ustaz. Bantulah Ustaz. Dia ada anak 2 orang. Suami dia dekat pusat serenti. Sebab dadah. Ditahan 2 tahun. So sepanjang suami dekat dalam tahanan, dia ni tak ada siapa nak sara. Anak yatim piatu, anak 2 orang, tak ada keluarga yang lain. Ada tak ada kerja, dan kalau tak cukup, menagihlah pada orang. Tu macam mana tu? So kita khawatir, gusar benda macam tu jadi. Family suami dia entah, saya pun tak tahu ada ke tak. Tapi dia selalu minta, Ustaz, tolonglah Ustaz, tolonglah. So, sampai ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-7. Ke-8. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah nyatakan bahawa perkara tentang ketuhanan dan agama ini bukan hanya pada hari ini, pada waktu ini. Benda ni bukan benda baru. Tuhan ni bukan hanya menjadi Tuhan kamu, tetapi dia juga Tuhan kepada mak bapakmu dulu. Kenapa begitu? Anak kan taat ikut cakap mak bapak. Kalau mak bapak kata A lah. Bila orang cuba untuk ubah cara dia berfikir, dia punya alasan, bapak aku tak ajar aku macam ni tahu. Lain. So Allah stated, sekarang ni Rob ini bukan hanya Rob kamu, tapi Rob kepada mak bapak kamu. Sepatutnya mak bapak kamu ikut gaya hidup ni. Tapi peluang untuk mereka sudah habis. Kamu generasi yang aku hantarkan Rasul untuk betulkan balik. Kan itu yang disebut oleh Firaun. Surah Syu'ara. Fama balul qurunil ula. Syu'ara. Musa ani'til qaumaz zalimin. Okey. Wa anta fa'alta kafirin narabbika fina walidan. Ayat 23 hingga 29, Ustaz. 23. 23 hingga 29. Sekejaplah. Wa ma rabbul alamin. Dia ada sebut tentang bal. Kaifal bal. Idza wa ana minad dhalin wa fa'alta. In kuntum liman haulahu ala tastami'un qala rabbukum wa rabb abaikum al-awwalin. Oh, bukan kat sini lah ni. Bukan di sini. Dia ada soal Nabi Musa.
Bila Nabi Musa kata, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, Allah ni Tuhanmu dan Tuhan mak bapak kamu dulu. Firaun bagi soalan yang sebenarnya kita susah nak jawab. Sebab mereka punya tanggapan, agama mereka berdasarkan pemahaman agama nenek moyang. So, apa akan terjadi kalau Nabi Musa didapati sedang mengutuk nenek moyang Firaun atau nenek moyang siapa yang berada bersama Firaun? Dah tentu nak dakwah Nabi Musa ditolak automatically. Sebab kalimah Nabi Musa, Tuhan adalah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu. Dan kalau tak terima, kamu akan diazab. Kalau tak terima, kamu akan diazab. Kamu akan diazab. Lalu Firaun tanya, so macam mana keadaan nenek moyang kami sekarang? Dia bukan surah Syuara, surah entah Toha kot. Dekat depan. Firaun tanya, macam mana keadaan nenek moyang kami sekarang? So macam nak jawab? Salah jawab, dakwah Nabi Musa tertolak dari awal lagi. Tapi cara Nabi Musa jawab sangat luar biasa. Nabi Musa kata, tentang nenek moyang, itu di bawah pengaruh kekuasaan Allah. Aku tak tahu apa-apa. Aku utusan je. Untung nasib mereka aku tak tahu. Allah utuskan aku untuk kamu, bukan untuk nenek moyangmu. Tapi urusan nenek moyangmu, Allah yang settlekan, Allah yang uruskan. Sama ada diazab ke, diberi nikmat ke, aku tak tahu. Itu jawapan Nabi Musa. Benda yang tak tahu, Nabi Musa kata tak tahu. So, bukan bermaksud kalau kau jadi utusan, semua benda kau tahu. Malah bercakap bagi pihak Tuhan. No, bukan begitu. Yang tak tahu, dia kata tak tahu. Surah Toha kot. Ustaz, surah Taha ayat 52. Toha 52. Yang kisah dialog tu daripada ayat 49 sampai 53. Toha 52. Yes. Qala fama bal qurunil ula. Firaun tanya, apa berlaku sekarang? Bal tu sekarang. Fama balul qurunil ula. Apa yang berlaku kepada nenek moyang kami sekarang? Dia tak tanya apa khabar nenek moyang aku, tak. Apa yang berlaku sekarang? Musa jawab, qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmu tentang itu berada di sisi Tuhanku di dalam kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tak akan menzalimi siapa-siapa pun dan dia tak pernah lupa terhadap apa yang kamu buat. Toha 51, 52. So tadi itu tentang nenek moyang. Setelah Allah kenalkan diri dia dan apa yang perlu kita tahu, dan itu bentuk orientasi kepada manusia. So awal surah ini ayat 1 hingga 8, orientasi kepada manusia, mengenal Tuhan, mengenal Quran, mengenal Rasul yang diutuskan. Apa respon manusia? Balhum, akan tetapi mereka. Akan tetapi mereka gagal ataupun tidak meyakini kebenaran yang telah dijelaskan. Balhum, bahkan mereka fi syakkin, tenggelam dalam syak. Yal'abun, sambil main-main. Balhum fi syakkin, kebanyakan manusia ragu tentang hal agama. Dan ini respon dari manusia.
Allah stated apa yang berlaku. Setelah Allah terangkan pada manusia, manusia tetap tak nak sebab ragu. Kan macam Kak Syida nak ajak Kak Liza masak guna Thermomix. Kak Syida kata, bagus alat ni, guna internet je, senang, gini-gini. Tak apalah Kak, saya pun masak juga kat rumah, ada periuk dan kuali. Sayang nak tinggalkan. Bukan dia tak tahu apa yang berlaku, ada benda baru, bukan tak tahu. Tapi ada kekangan lain mungkin, tak naklah. Ada kepentingan lain, tak naklah. Saya punya skill memasak ni turun-temurun. Mak saya dulu ajar 7 hari 7 malam. So, feeling nostalgic tu membuatkan dia tak nak. Ragu-ragu. Sama dulu waktu tahun bila? Y2K, tahun 2000. Tahun 2000. Internet baru diperkenalkan, komputer baru semakin maju dan semakin ke hadapan. Ramai je orang-orang tua yang fobia terhadap mouse, terhadap monitor. Waktu tu suruh type surat masih guna typewriter. Sebab ragu-ragu. Dia tak nak terima kemodenan. Dan kalau orang tua itu tengok kanak-kanak sekarang dengan iPad, dengan tabnya, mau geleng kepala dia. Kau type ni kau nak apa nama? Nak hantar macam mana ni? Kertas mana kertas? Print tak. Sekarang orang dah mula paperless. Email je, WhatsApp je. Dan penggunaan kertas dah semakin kurang. Kertas dah jadi tak relevan. Sedangkan kertas itulah dulu sumber kepada ketamadunan. So dunia sudah berubah. Bertukar dengan sangat cepat. Ada satu benda yang tak bertukar. Apa dia? Ketuhanan. Manusia tetap ragu. Tetap ragu. Terutamanya benda yang dia tak nampak. Ialah nak beralih daripada berhala yang dia nampak besar, tinggi, kepada Tuhan yang dia dengar teori. Susah. Balhum fi syakkin. Mereka kekal ragu. Mereka ragu dengan apa yang disampaikan. Dan Allah sebut pada ayat ke-9 syakkin. Syakkin. Dan syakkin ni ragu yang kuat. Syak kan? Ragu yang kuat. Ada keraguan yang ringan. Ada keraguan yang ringan dipanggil raib. Raib. Dan itulah yang diperkenalkan tentang Quran di awal surah Baqarah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedikit keraguan pun tak ada. Dan kita tak dapat nak bayangkan manusia jenis apa yang dibentangkan fakta yang begitu autentik. Sifar kesalahan pun dia masih ragu. Kita boleh buat contoh begini kot. Kita tahu elektrik itu bahaya. Okay, jangan main-main dengan elektrik. Elektrik itu bahaya.
So, ada orang buat rumah tengah dalam pembinaan dan baru-baru ni 3 orang adik-beradik mati serentak terkena kejutan elektrik. Dan ada orang kata, tak, elektrik tak bahaya. Sedangkan dah ada dah bukti 3 orang meninggal serentak kerana arus. Tu nak tahu elektrik bahaya tak bahaya, kena tanya suami Kak Syida lah. Dia orang Karen. Kan, TNB dulu. Dia orang Karen. Tu sepupu suami tu. 3 orang. Dan masih ada orang kata, tak, elektrik tak bahaya. So, bagi yang kata elektrik tak bahaya, fakta depan mata pun tak dapat menggugah, tak dapat meruntuhkan tembok keraguan dia. Seorang jenis macam ni, macam Abu Lahab, datangkanlah bukti macam mana pun, dia tak akan ubah pendirian dia. Pun begitu, Allah masih lagi datangkan dalam bentuk perkataan syak, ragu. Ragu. Sedangkan apa yang berlaku ialah mereka sudah bina tembok keyakinan tak percaya. Dan kalau sekadar ragu dan dia tak respon apa-apa, itu sangat lumayan. Tapi mereka bukan sekadar ragu. Mereka mempermain-mainkan. Itu yang Allah tak nak. Itu yang Allah tak suka. Engkau tak percaya, okey. Tapi jangan sampai pertikai. Kau tak nak beriman, tak nak Islam, tak apa. Tapi jangan persoal. Ini macam ex-Muslim tu. Dia dah lah tak Islam. Lepas tu, tanya pula soalan-soalan tentang Islam yang merapu-rapu. Gila talak ke apa? Kan? Engkau berbahagialah dengan agama baru engkau. Dengan kepercayaan baru engkau. Pertahankanlah itu. Kenapa nak soal tentang Islam? Dan engkau tak suka Islam? Sudahlah, leave it lah. Ini dah cerai isteri, hari-hari duk tanya tentang isteri. Sedangkan waktu bersama dulu, dia punya garang bukan main. Layan tak nak layan. Tapi asyik stalk aja. FB bekas isteri, dia tengah buat apa? Dia bahagia ke sekarang? Engkau move on lah dengan hidup engkau. Tak, yalah ampun. Mereka main-main. Dan kalaupun orang kafir itu terfikir tentang entiti Tuhan dan ketuhanan, kenapa dia tak menerima Tuhan? Kerana mereka masih nak bermain. Tidak serius mencari kebenaran. Apa yang mereka nak adalah seronok, gembira dan senang. Dalam surah yang lain, surah Tur. Surah Tur Allah bagi satu perumpamaan yang menarik. Terutamanya musim-musim banjir ni. Surah Tur. Dia bukan tentang musim banjir, tapi perumpamaannya tu ada kaitan dengan musim banjir. Mana surah Tur? Surah keberapa dia? Tur 52. Tur. Allah sebut alladzina hum fi khawdin yal'abun. Ayat 12. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Mereka yang bermain-main.
dalam kesesatan. Orang yang leka bermain-main dalam kesesatan. Itu dia translate begitu. Literally ayat tu bermaksud mereka-mereka yang bermain fi khaudin. Khaud ni tempat yang berair. Tempat yang berair. Kan waktu banjir kita nampak semua air. So kita merasakan semua rata tanpa tahu dekat bawah tu ada bahaya apa. So kalau waktu banjir, kenapa tak boleh berlari di padang? Sebab kita tak tahu mana satu padang, mana satu longkang. So keadaan tu sangat bahaya. Sekarang Allah kata mereka leka bermain pada khaut, pada lopak yang digenangi air. Dia tak tahu berapa dalam lopak tu. Wow, hebat. Allah punya perumpamaan tu hebat. Terutamanya waktu banjir, jangan main-main sembarangan. Kita tak tahu apa yang ada di bawah permukaan air tu. Tak nampak, air pula keruh. Di atas ni boleh kita nampak mungkin tenang, tapi arus di dalam kita tak tahu berapa deras. Banyak video yang kita nampak yang sekarang berlaku dekat Kelantan pagi semalam. Kan satu keluarga dia nak pergi ke nak diselamatkan melalui arus tu paras pinggang je. Air tu paras pinggang. Tapi kerana derasnya, menjadi sangat bahaya. Anak dia dah tenggelam, tergelincir. Tak tahu berapa bahaya tu. Fi khawdi yal'abun. Malah Allah gambarkan orang-orang ini bermain-main. Bermain-main. So hidup kita ni kita perlu serius. Serius, tapi orang kata alah kalau serius sangat pun ustaz, dia jadi macam tak ceria. Tak, kita serius mencari kebenaran. Ada masa bermain-bermain, bersukan, bergembira, tapi bab kebenaran kita kena serius. Sebab begitulah bagi mereka yang tidak faham tentang agama, dia tetap bermain-main dengan perkara agama. Bermain dalam konteks Quran, ia bermaksud tidak bersungguh. Tidak bersungguh. Dilakukan sebagai bentuk hiburan. Charlie Hebdo, kartunis yang mempelopori lukisan-lukisan satira berkaitan dengan agama. Kenapa timbul macam tu? Oh, sebab bagi dia agama ni boleh dibawa bergurau. Agama ni dikata dia boleh dibawa bergurau. Kerana bagi dia agama tak penting. Itu yang boleh buat main-main. Itu represent apa yang ada dalam hati. Bermain juga mengejek, memperolok-olok. Yastahzi'u. Okey. Beza yal'abun dengan yastahzi'un. Yastahzi'un ni kalau bahasa kita mungkin menganjing kot, menganjing. Yastahzi'un. Orang cakap benda yang serius, dia menganggap benda tu lawak, jenaka. Kalau yal'abun dia tak serius. Yastahzi'un tu mengejek. Yang ini ni dia suka bermain. Dia tak serius.
Sebab bila bermain, kita akan leka. Macam budak main game, kan dia akan leka. So, bila kita leka, banyak masa terbuang. Sehingga akhirnya, kita tak belajar pun tentang agama. Kita sibuk benda lain. Kita sibuk main golf. Kan jalan-jalan keliling dunia. Bermain-main dengan anak. Shopping. Sedangkan belajar agama adalah fardu dan wajib. Tapi kita tak letak prioriti tu. Lalai pun ia juga. Ya ampun, lalai. Kan Allah kata, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Permainan dan melalaikan. Permainan dan melalaikan. Dia tak hirau tentang Quran dan tentang agama. Seolah-olah kalau tak belajar agama pun tak salah. Bagi dia yang penting dia solat. Aku solat, apa masalah? Dan mereka sendiri menjuzukkan. Kalau tadi Allah kata yufraku, Allah yang menjuzukkan, memutuskan arahan-arahannya bagaimana. Mereka pandai-pandai nak menjuzukkan hal-hal keagamaan ni hanya untuk pelajar pondok, sekolah agama, ustaz dan golongan tertentu. Padahal agama untuk semua. Tak kira lelaki ke perempuan. Kan kalau ada kelas, suami tolong hantar isteri. Sebab suami sibuk cari parking. Dia sibuk cari parking dia tu lah. Bagi dia agama hanya untuk isteri belajar, suami dah faham. Malah agama ni wajib untuk semua. Maka kalau kita tidak belajar agama, kita tidak buat benda yang wajib. Berdosa tak? Itu sendiri kena fikirlah. Walaupun tak ada dalil yang orang jahil akan masuk syurga. Tapi yang masuk syurga adalah orang yang tahu tentang agama. Walaupun tak ada dalil, orang jahil akan masuk syurga. Tapi yang banyak yang masuk syurga ialah orang yang tahu tentang agama. Bukan hendak salahkan orang jahil, tetapi kalau jahil agama, syaitan akan terbuka peluang untuk mereka sesatkan orang tu sampai dia buat kesalahan yang berakhir di neraka. Kalau tak tahu tentang agama, kita senang dimanipulasi oleh syaitan. Syaitan tak akan biarkan manusia begitu-begitu je, tak. Mereka akan serang sungguh-sungguh, sesatkan sungguh-sungguh. Dan lazimnya orang jahil yang biasa tertipu. Orang lelaki suka dengar kat FB dan YouTube katanya. Itu level tinggi, itu level tinggi. Tapi kalau itu dapat beri manfaat pada dia, why not? Cuba try sesekali kita buat kuis kat rumah. Mami lawan daddy. Kan juri ni anak-anak. Okey, pusingan pertama, minggu pertama kita buat 52 minggu. So di hujung, siapa yang menang setelah 52 minggu bertanding ni, di hujung dapat apa? Kereta baru, rumah baru. Barulah dia bersungguh-sungguh kan. Minggu pertama, okey? Subjek pertama, fardu ain. Anak bagi soalan.
mak dengan bapak bagi jawapan. Anak buka buku kafar dia. Ui, bingung juga tu kita. Sebut ciri-ciri air yang mustakmal. Sudah. Mustakmal. Kalau menang dapat Thermomix. Yeay. Boleh pergi tu. Boleh pergi jauh. Tiap minggu kena ada. Sebab agar kita tidak dilalaikan dengan hanya bermain-main, hanya dengan drama Korea, hanya dengan buat itu dan buat ini. Akhirnya kita lupa perkara yang kita perlu tahu tentang Allah, tentang Rasul, tentang kitab dia. Betul, selalu bab fikah suami lagi pandai. Kita letaklah pelbagai bab. Bab amalah, tauhid, tentang Quran. 52 minggu kot. Banyak topik tentang resepi. Itu ibu-ibu lah yang mengungguli. Ada minggu tentang kereta. Bingung kita. Tentang kereta. Boleh juga buat pertandingan. Menukar tayar kereta. Biarlah balance. Kan menukar tayar kereta. Kita pun terkial-kial nak buat. Kan? So itu package hari keluarga setiap minggu. Lumba basuh kasut. Boleh dibuat secara santai-santai. So mereka juga bermain-main dengan kata-kata. Maksud ialah ambun juga masuk dengan yastahziun, mengejek-ngejek orang-orang yang berdakwah pada mereka. Panggilan-panggilan, letak panggilan-panggilan. So benda dua perkara ni sama ada dia tak serius dalam beragama dan mempermainkan orang yang bawa agama selalu berlaku dalam masyarakat, dalam sosio budaya masyarakat, terutamanya berkaitan dengan agama. Syak dan bermain-main. Dahlah dia ragu dan dia bermain-main. Ada orang yang hanya syak tapi dia serius cari agama ni. Cuma dia ragu tentang Islam. Ada orang yang dia tak ragu tentang Islam tapi dia main-main. Dia tak serius. Dan bila kita ada syak tentang sesuatu, maka kita akan mula menganggap dia tak serius. Thermomix tak macam tradisional, rasa tak maka kita tak ambil serius tentang Thermomix. So perkara yang dikatakan dalam Quran adalah perkara yang bukan sekadar benar, tapi benda yang besar. Tapi kalau kita tak percaya dan sungguh-sungguh, kita akan take for granted. Kita akan take for granted. So Allah bukan sekadar memperkenalkan diri, tetapi Allah bagi tahu sebab dan nanti ayat 10 akibat. Allah akan bagi tahu sebab dan akibat. Apa jadi kalau orang tu tak nak terima? Dia akan syak, dia akan main-main, dan akibat perbuatan mereka apa yang berlaku. So panduan-panduan seumpama ini penting untuk kita ambil tahu dan moga-moga kita diiktiraf oleh Allah bukan sebagai orang yang bermain-main tetapi orang yang serius beragama. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Kak Syida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada soalan. Kenapa Allah gunakan kata ganti nama diri ketiga? Ayat berapa poin? Ayat 6 tadi ke? Dia ke? Dia Maha mendengar tu ke? Puan Intan?
Soalan tadi tu. Ada soalan dekat chat. Oh, innahu huwas sami'un alim. Kenapa kata ganti nama ketiga? Ya. Okey. Ayat 6 ini possibility-nya sebab Allah dah utuskan Rasul. Allah dah utuskan Rasul dan ayat itu dalam bentuk Rasul yang memperkenalkan siapa Allah. Rasul yang memperkenalkan siapa Allah. Kan Allah guna mirrabbika, rahmatan mirrabbika, rahmat daripada Tuhan engkau. Lazimnya engkau ni rujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Allah bagi tahu rahmat daripada Tuhanmu. Jap. Hello, jap lagi. Jap lagi tengah kelas. Rabu dengan Jumaat. Engkau WhatsApp lah, engkau WhatsApp. Aku tak faham. Okey. Okey. Ya. Okey. So bila Allah kata innahu huwas sami'un alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bagi pihak ketiga, itu daripada itu seolah-olah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada kita. Tugas Nabi kan perkenalkan Allah pada kita. Sebab Allah guna kata ganti nama ketiga. Dan dalam usaha Nabi memperkenalkan ni, siapa Allah, Nabi kena kenal dulu Allah sebelum perkenalkan pada kita. So Nabi perkenalkan siapa Allah, dia Rabb dan dia la ilaha illa huwa, masih lagi pihak ketiga. So ini bentuk kata-kata kalimah Nabi perkenalkan Allah pada kita. Kemudian ayat 9 baru Allah bagi tahu respon mereka terhadap apa yang Nabi bawa. Itu yang ada perkataan yal'abun, mereka bermain-main, tak serius waktu Nabi perkenalkan tu. Allahu a'lam. Sebenarnya ayat 9, 10, 11 ni dialog antara Rasulullah Nabi Muhammad dengan orang kafir Quraisy sebenarnya. Ya. Dialog, sebab dialog antara dua pihak ni jadi diguna ganti nama Allah tu pada pihak ketiga lah sebab Rasulullah yang menyampaikan. Okey. Okey Ustaz, dah terlebih masa, Ustaz pun ada kerja lain. Dan alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Okey, Riza yang tutup kan majlis kita. Ustaz ni Kak Syeda, pengumuman malam ni kan ada kelas ganti Ustaz Zahir ya. Sebab semalam Ustaz Zahir tak boleh buat kelas. Malam ni ada kelas kan? Samalah pukul 9 suku nanti malam lah. Lagi saya letak link Zoom. Okey baik. Terima kasih. Okey, hari ni agak bermain di kepala tu yang perkataan Yal'abun tu, bermain-main kita tidak serius tu kan? Banyak kot sebenarnya yang bab-bab tidak serius ni banyak. Kita pun kadang-kadang terlibat. Dan yang saya paling takut dalam media sosial ni lah. Try buat itu, try yang ni kan, teka itu, teka ini, macam-macam kan. Yang mengubah kita usia 60, masa kita muda-muda tu pun kita bermain-main kan. Mungkin banyak orang ingat benda tu main-main. Nak main-main lah, main-main betul. Jadi tak serius. Betul. Itulah, jadi bermain-main ni luas yang skop dia, bukan setakat kata main-main lepas tu jadi percaya kan? Takut jadi percaya. Itulah tadi tu tidak bersungguh dalam agama, memperolok-olokkan dan mengejek. Salah satu perkataan tu, bermain-main tu. Ya dah betul lah Riza.
Itulah hari ini kita satu perkataan jalan abun ataupun jalan ibun tu, perkataan yang tidak serius kan, bermain-main tu kan. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa malam nanti Zah ya. So, terima kasih semua. Dengan itu saya akhirkan sesi pagi ini. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Tidak. Terima Kak kasih Ayah, Kak Pas, semua sahabat-sahabat Assalamualaikum. satu lagi. Saya InsyaAllah. Okay, berapa Lagi malam nanti. malam ni pukul berapa? ya. Pukul 9 9 suku. 9 suku Kak ya? Nanti Izzah WhatsApp. Bukan Kak Ayah pukul pandang. Pukul 9.10. Tak apa, Tak sudah nanti isyak kami PM. lambat. Lagi saya letak link sekejap ya. Ya. Kak Ayah jumpa ya insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Pensyida atau Liza, tolong postkan rakaman tadabbur Ustaz Nazri yang tadi ni, sebab akak lewat tadi masuk sebab ada kelas bahasa Arab. Boleh. Nanti Kak Syida letak dalam YouTube, Kak Syida masukkan dalam grup ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam grup ni nama apa Kak ya? Orang Brunei kah? Orang Sabah. Apa tu? Orang Sabah ke orang Brunei? Orang Brunei. Oh, Brunei. Ya. Akak Kak Azhar masih lagi guna nama Azhar ya di dalam grup ya? Atau saya PM ke nanti insyaAllah. Masih ya. Sama. Ini apa lagi ya? Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.